Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera doktor dan rakan-rakan yang lain. Kami daripada kumpulan Scorpion ingin membentangkan video kami yang bertajuk Sikap dan Tingkah Laku dalam Organisasi. Sebelum meneruskan pembentangan, saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan Scorpion dahulu. Yang pertama ialah Izzuddin Azwar bin Abdul Razak, Iriana Nur Syazrin binti Ismail, Nur Afiqah Syazana binti Yahaya, Nur Syazana binti Kamisan, Nur Syahidah binti Norizan. Seterusnya, Muhammad Fahmi Ashraf bin Arif Fasyah, Muhammad Harid bin Isnin, Abdul Muhaimin bin Azinuddin, Adrana Rafika binti Abdul Jalil dan saya sendiri iaitu Nur Elia Natasha binti Azhar. Okey, untuk yang pertama ialah definisi sikap dan tingkah laku. Sikap dan tingkah laku dalam organisasi adalah satu kesan di dalam satu kumpulan, individu dan struktur organisasi untuk mencapai kejayaan dan keuntungan yang efektif kepada organisasi tersebut. Ia merangkumi keseluruhan perjalanan operasi organisasi supaya segala perancangan dapat dicapai dengan jayanya. Ia amat perlu kerana segala sikap dan sifat yang positif dapat dikenal pasti kepada individu supaya tidak menjejaskan kredibiliti dan nama baik organisasi juga dapat dijaga. Ia dapat menilai keupayaan seseorang di dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh organisasi supaya segala kepincangan dan ketidaktelusan dapat dikenal pasti dan diatasi di peringkat awal. Kadangkala, sesebuah organisasi terpaksa menanggung kerugian akibat daripada individu yang mempunyai integriti di tahap yang rendah. Ini menyebabkan individu terbabit melakukan berbagai perkara dan tidak sepatutnya dilakukan di dalam organisasi kerana wujud rasa ketidakpuasan dalam menjalankan tugas. Pengurus di peringkat atasan juga perlu memahami dan menilai kehendak dan kemahuan pekerja bawahan mengikut kemampuan supaya segala kerja dan tugas dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Di samping itu, sikap dan tingkah laku terbahagi kepada dua sudut iaitu positif dan juga negatif. Sudut positif ialah tingkah laku kewargaan organisasi yang merupakan tingkah laku positif pekerja dalam memberi sumbangan kepada organisasi tanpa mengharapkan ganjaran. Sudut negatif pula ialah perlakuan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan mendatangkan kemudaratan kepada organisasi atau pihak berkepentingan dalam organisasi seperti pekerja, klien, pelanggan dan juga penyelia. Positif komitmen. Komitmen didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk kekal bersama organisasi iaitu suatu ikatan psikologi antara pekerja dan organisasi. Ia juga meliputi keinginan individu yang kuat untuk kekal menjadi ahli sesebuah organisasi walaupun wujudnya peluang untuk pertukaran pekerja. Selain itu, komitmen juga boleh didefinisikan sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak di mana dua pihak setuju tanpa berlaku sebarang kontroversi lain yang mungkin timbul antara kedua-dua pihak. Nilai yang terdapat dalam aspek komitmen ialah untuk merancang jalan atau proses yang mesti dipenuhi oleh diri pekerja sendiri untuk mencapai sesuatu tujuan disertai dengan kerja yang berterusan. Komitmen adalah nilai yang membolehkan kita menjalani kehidupan yang kita inginkan dan digabungkan dengan kehendak individu untuk menunaikannya. Positif pelibatan. Pelibatan pekerja adalah pada tahap pekerja berkongsi informasi, pengetahuan, ganjaran dan kuasa dalam organisasi. Tahap pelibatan pekerja menggambarkan tahap kuasa mengenai keputusan dan juga peringkat yang perlu dilalui sebelum melaksanakan kuasanya. Tahap pelibatan pekerja terbahagi kepada 3 tahap, iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Tahap rendah merujuk kepada pekerja yang diminta untuk memberi maklumat dan pendapat mengenai satu atau dua aspek daripada sesuatu keputusan. Walau bagaimanapun, pekerja tidak perlu mencadangkan apa-apa penyelesaian dan tidak perlu tahu tentang masalah itu secara terperinci. Tahap sederhana pula hadir apabila pekerja diminta untuk memberikan pandangan dan cadangan mengenai masalah ini. Walau bagaimanapun, keputusan muktamad masih di tangan pihak pengurusan. Tahap ketiga pula ialah tahap tertinggi, di mana pekerja mempunyai kuasa penuh dalam membuat keputusan. Mereka ini diberi kebebasan untuk mengenal pasti penyelesaian kepada masalah dan dengan itu mereka boleh mencadangkan penyelesaian yang terbaik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Adrana Rafika akan menerangkan tentang sudut negatif tingkah laku iaitu tingkah laku antisosial.
Tingkah laku antisosial ini menggambarkan tingkah laku introvert yang tidak selalu merasa bersosial dibandingkan dengan ekstrovert. Definisi bagi tingkah laku antisosial ialah merujuk kepada sengaja atau tidak sengaja tanpa mengambil kira persepsi orang lain dan boleh menyebabkan kemudaratan kepada masyarakat, bukan untuk menggalakkan tingkah laku kebajikan awam. Konsep tingkah laku antisosial ini, mereka cenderung sinis dan tidak dapat bersimpati dengan orang lain atau mengenali orang lain. Selain itu, ego yang tinggi dan penghinaan umum terhadap perasaan orang lain. Ciri-ciri mereka yang mempunyai tingkah laku antisosial ini ialah mereka lebih suka bersendirian, sukar untuk bergaul dengan orang lain, tidak dapat berhubung dengan orang lain dengan cara yang sesuai, hanya berminat pada perkara-perkara yang tertentu saja, dan mungkin mereka terlebih sensitif atau tidak sensitif langsung dengan kesakitan. Terdapat beberapa faktor terjadinya tingkah laku antisosial ini, antaranya faktor individu iaitu unsur-unsur seperti perangai atau kepribadian serta masalah impulsif dan perhatian atau kesukaran menyesuaikan diri dengan perubahan. Selain itu, faktor keluarga iaitu persekitaran keluarga serta gaya keibubapaan, pengalaman seperti pemisahan ibu bapa, perubahan rumah atau pengalaman situasi penyalahgunaan yang lebih meluas atau keganasan rumah tangga. Seterusnya, faktor persekitaran iaitu konteks sosiokultural, pengaruh media, sekolah, kumpulan rakan sebaya atau sesetengah institusi kumpulan atau persatuan juga boleh menggalakkan tindak balas agresif ganas atau marah sesetengah orang. Terdapat beberapa kepentingan menjaga tingkah laku dalam organisasi. Antaranya ialah melahirkan insan yang berakhlak mulia, memudahkan sesebuah organisasi, mewujudkan suasana yang tenang dan kondusif, mengeratkan hubungan antara satu sama lain, menjadikan diri lebih berdisiplin, menjadi lebih produktif dalam menghasilkan idea. Okey, saya akan terangkan punca tingkah laku positif. Yang pertama, altruism. Apakah altruism? Altruism adalah amalan mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Semestinya amalan ini adalah melakukan sesuatu yang baik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. Ini merupakan sifat murni ataupun sebagai fitrah manusia. Iaitu di sini boleh diperkatakan bahawa semakin positif perilaku altruism, semakin tinggi kebahagiaan. Jadinya dalam pekerjaan juga, bila kita bantu orang, kita dapat mewujudkan suasana yang bahagia sewaktu bekerja. Bagi yang kedua, kesantunan iaitu lebih kepada beradab, sopan, perlakuan yang dapat mengurangkan perselisihan faham. Bagi dalam suasana bekerja ni, ia dapat merupakan toleransi dan hormat rakan sekerja dengan mengelak berlakunya sebarang konflik. Sebagai contoh, seseorang hormat dan hargai rakan sekerja tanpa mengira pangkat. Bagi yang ketiga pula, kemurnian sivik. Dengan adanya sivik, kita dapat mengetahui hak, bertanggungjawab dan berakhlak mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global. Oleh itu, kemurnian sivik dapat mewujudkan persekitaran yang baik di tempat kerja. Yang keempat, setia kawan, iaitu harus membantu rakan sekerja dengan ikhlas serta sanggup berkorban untuk mereka. Akan tetapi, sebagai contoh, kita boleh tengok selalunya terjadi apabila seorang rakan sering masuk ofis lambat, tapi sebagai seorang yang ada semangat setia kawan, dia tolong untuk punch cardkan kawan dia tu. Adakah perkara itu relevan? Semestinya tak. Semangat setia kawan ni adalah dengan memberi semangat kepada rakan yang berputus asa ataupun pada perkara-perkara yang positif. Ia tidak boleh sampai disalahguna, sampaikan kepada seseorang yang mempunyai semangat setia kawan itu dipijak hidup-hidup. Dan yang terakhir adalah kehormatan, iaitu courtesy. Ia menunjukkan kesopanan dalam sikap dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.
Dengan ini dapat mengelakkan sebarang pelanggaran etika bekerja atau perselisihan faham berlaku. Bagi kesan tingkah laku positif pula ialah yang pertama, dapat menyumbang kepada peningkatan prestasi rakan sekerja terutamanya dari punca altruism tadi. Ia dapat membuatkan rakan sekerja berasa selesa sewaktu bekerja. Sebagai contoh, seseorang membantu rakan sekerjanya melancarkan tugasan apabila melihatkan banyak kerja yang perlu disiapkan. Mereka bahagikan kerja dengan sama rata supaya kerja dapat disiapkan dengan tepat pada masanya. Bagi yang kedua, dapat mengelak daripada melakukan tingkah laku yang melanggar etika kerja dengan melakukan amalan kerja yang terpuji. Contohnya dengan memaklumkan kepada penyelia berhubung pergerakan pegawai ketika waktu bekerja. Sesetengah pekerja tidak mengambil berat tentang etika bekerja ini kerana mereka seperti tidak menghormati etika bekerja ataupun mereka macam mengabaikan etika itu. Mereka cuma buat kerja sambil lewa. Bagi yang ketiga, memberikan sepenuh komitmen dalam berusaha mencapai matlamat organisasi, terutamanya dengan mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak bermanfaat kepada organisasi. Yang terakhir sekali, prihatin dengan persekitaran, rakan sekerja dan boleh membantu seseorang ataupun rakan sekerja secara sukarela. Sesetengah orang tidak berminat untuk membantu secara sukarela kerana mereka lebih menerapkan kerja kau tu kerja kau, kerja aku pula itu kerja aku. Walhal perkara ini dapat menunjukkan tahap kemuliaan sivik seseorang. Kita perlu terapkan dalam diri dengan sifat keprihatinan pada persekitaran supaya dapat membantu lebih ramai orang ataupun tidak kira orang itu sama ada di tempat kerja ataupun di tempat awam. Punca tingkah laku masalah. Masalah yang pertama adalah komunikasi. Masalah komunikasi antara majikan dan pekerja mengakibatkan pekerja hilang fokus terhadap matlamat organisasi dan perubahan yang hendak dilakukan oleh pihak pengurusan tertinggi. Antara punca masalah komunikasi adalah pekerja tidak digalakkan untuk meluah pandangan atau idea mereka. Ini disebabkan majikan terlalu mementingkan pendapat sendiri. Yang kedua, kemudahan tidak lengkap. Kemudahan-kemudahan yang ada di pejabat tidak lengkap seperti printer, tiada laptop, tiada software atau tiada talian internet. Ini adalah antara keperluan di pejabat yang tampaknya boleh mengakibatkan seorang pekerja hilang tumpuan semasa bekerja dan seterusnya menurunkan prestasinya. 3. Beri ruang untuk kehidupan peribadi. Pekerja juga mempunyai kehidupan peribadi dan masalah-masalah tertentu. Pekerja yang gembira adalah pekerja yang seimbang. Sesetengah organisasi yang berjaya mempunyai dasar yang fleksibel bergantung kepada keadaan hidup pekerjanya. Ada yang mempunyai anak kecil, ada yang tinggal jauh dari tempat kerja dan yang perlu bekerja mengikut masa yang anjat. Kenal pasti suasana kerja yang paling optimum untuk setiap pekerja. Yang keempat, konflik rakan kerja. Lumrah sebagai seorang manusia sekiranya terdapat perbezaan pendapat dalam pencarian jalan penyelesaian. Tetapi konflik boleh menjadi lebih serius apabila sesama rakan sekerja tidak boleh memberi kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas dengan rakan sekerja yang lain. Sekaligus akan memberikan kesan negatif terhadap produktiviti dan kesan kerja. Yang kelima, pekerja telah bosan. Purata tempoh maksimum bagi seseorang pekerja yang berada di sesuatu unit dengan melakukan kerja yang sama adalah 2 tahun. Pekerja generasi Y terutamanya cenderung untuk mencuba sesuatu yang baharu selepas tempoh tersebut. Kesan dari tingkah laku masalah. Permusuhan nyata. Permusuhan nyata adalah suka bergaduh, berlawan, bertumbuk, mencari pasal dengan rakan sekerja lain atau pihak atasan. Contohnya, rakan sekerja yang suka mengacau atau mengganggu pekerja lain sehingga terjadinya pergaduhan dan menyebabkan kecederaan. Seterusnya adalah vandalisme. Suka merosakkan harta benda awam seperti menconteng dinding dengan menggunakan marker, pen dan peralatan yang lain. Tindakan seperti mematahkan alat tandas, memecahkan kerusi atau meja di dalam pejabat atau menggores meja juga merupakan perkara yang tergolong dalam vandalisme. Contohnya, seorang pekerja menggunakan kemudahan yang sedia ada dengan cara yang tidak berhemat dan boleh menyebabkan kerosakan pada kemudahan tersebut. Seterusnya adalah rakan sebahat. Mempunyai hubungan dengan beberapa orang yang mempunyai perangai atau tabiat yang sama, tetapi lebih kepada tingkah laku yang negatif ataupun tidak baik. Contohnya, pekerja A terbiasa untuk hadir ke tempat kerja dengan jangka masa yang lambat,
lalu pekerja B mempunyai sikap yang sama dengan pekerja A. Mereka berdua akan bersama-sama datang ke tempat kerja dengan lewat. Seterusnya adalah geng, menubuhkan kumpulan tertentu di dalam kawasan tempat kerja, kumpulan yang ditakuti atau digeruni oleh pekerja-pekerja yang lain. Bertindak seperti membuli atau menakut-nakutkan pekerja yang lain. Contohnya, ada pekerja yang berbadan besar dan suka berjalan secara beramai-ramai dengan niat untuk menakutkan pekerja lain dan mungkin akan memberi kerja kepada pekerja lain, walaupun pekerja itu tidak perlu melakukan kerja tersebut. Kebelakangan ini, tingkah laku bermasalah menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat umum. Nampaknya, tingkah laku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dan aktiviti kehidupan seharian individu. Tingkah laku bermasalah juga memberi kesan yang buruk dalam sesebuah organisasi. Kajian kes ini mendedahkan bahawa aspirasi kendiri dalam sebuah organisasi adalah salah satu keperluan utama bagi membentuk sikap dan tingkah laku yang positif di kalangan masyarakat dan juga kalangan sesebuah organisasi. Bagi sesebuah organisasi ini, sikap dan tingkah laku penting bagi persekitaran yang kondusif itu sendiri. Selain pelibatan dan komitmen kepada organisasi memberi kesan ke atas pemilikan aspirasi kendiri yang berkesan terhadap sesebuah organisasi. Dalam hal ini, sikap dan tingkah laku dalam organisasi, pelibatan, komitmen, tingkah laku antisosial yang positif bergantung kepada persekitaran kondusif yang menjadi aspirasi yang berkesan dalam sesebuah organisasi.